Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami iaitu aktiviti pertandingan pidato di SMK Seri Bali Johor. Nama saya Nur Ain Syahira binti Abdul Rahman, memegang nombor bateri 204215. Pidato merupakan aktiviti interaksi satu hala di mana pemidato akan membentangkan hujah-hujahnya di hadapan penonton yang menonton dan juga yang mendengar. Apakah ciri-ciri aktiviti berpidato? Okey, yang pertama ialah penyampai dikenali sebagai pemidato. Yang kedua, pidato mengandungi pendahuluan, isi dan penutup berdasarkan tajuk. Yang ketiga, mengulas dan menyimpulkannya secara berkesan. Yang keempat, pidato merupakan tata cara menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan usul atau idea untuk mengukuhkan lagi sesuatu fakta berdasarkan tajuk yang diberikan. Dan akhir sekali, penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam pelbagai bentuk seperti selingan dan sindir. Cara pelaksanaan projek ini terdiri pada peserta, format pertandingan, bahagian pertama, bahagian kedua, syarat-syarat pertandingan pidato SMK Seri Bali dan juga atur cara perasmian iaitu tentative program. Yang kedua, format pertandingan. Format pertandingan berpidato yang dianjurkan oleh SMK Seri Bali kali ini adalah dijalankan kepada dua bahagian dan setiap peserta wajib bertanding dalam kedua-dua bahagian yang telah dinyatakan. Okey, proses undian yang dijalankan ialah oleh ketua hakim iaitu terdiri daripada panitia bahasa Melayu di hadapan semua para pelajar ataupun peserta sebelum pertandingan berlangsung. Okey, bahagian pertama, peserta adalah wajib untuk menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang telah disediakan oleh ahli jawatan kuasa pertandingan terlebih dahulu. Bahagian kedua juga, peserta akan menyampaikan pidato masing-masing secara spontan berdasarkan tajuk yang telah diberikan oleh jawatan kuasa pertandingan. Peserta dikehendaki untuk memilih tajuk yang telah disediakan dalam sampul yang berada di atas meja ketua hakim. Tajuk yang dipilih adalah bertemakan bahasa cemerlang, warga gemilang. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang cara penilaian projek pidato di SMK Seri Bali. Next. Okey, dalam cara penilaian, tiga aspek yang akan guru tekankan iaitu mengenai idea, bahasa dan penyampaian serta persembahan. Seterusnya. Okey, idea. Idea, setiap peserta akan diadili dari segi idea atau isi yang disampaikan. Setiap isi tersebut perlulah bernas dan disokong oleh bukti yang tepat, logik dan sesuai sebagai peneguh kepada huraian. Seterusnya, bahasa. Peserta akan diadili melalui penggunaan bahasa yang jelas, baku dari sudut struktur dan sebutan, gaya bahasa yang berkesan serta tepat dan maksud yang ingin disampaikan. Seterusnya, penyampaian dan persembahan. Setiap peserta akan diadili dari segi intonasi yang baik, nada yang sesuai, meyakinkan, persembahan yang lancar dan menarik serta susunan isi yang teratur. Okey, seterusnya. Okey, dalam cara penilaian ni, pertandingan pidato ini amat berkait dengan beberapa kemahiran dalam penguasaan kemahiran terhadap pelajar-pelajar. Okay, antara kemahiran yang pelajar kuasai dalam pertandingan pidato tu ialah kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berfikir. Okay, seterusnya. Okey, melalui program ini. Terdapat banyak kelebihan kepada pelajar-pelajar yang boleh kita hasilkan daripada program pidato yang dijalankan, terutamanya pada peringkat yang lebih tinggi. Okey, kelebihan yang pertama ialah pidato ini menjadi platform yang terbaik untuk mengenal pasti keupayaan dan kebolehan pengurusan sekolah. Contohnya apabila pidato yang berfokuskan kepada guru dan murid dalam melatih dan memberi komitmen dalam setiap penyertaan.
pencapaian yang dimiliki oleh pelajar akan menggambarkan sejauh mana usaha ataupun usaha lah. Okey. Kelebihan yang kedua ialah dapat mengasah bakat pelajar dalam pengucapan awam. Seperti yang kita tahu, dalam era yang penuh dengan persaingan ini, pidato amatlah penting untuk individu ni menggunakan kemahiran, untuk individu ni mahir dalam kemahiran insaniah serta kemahiran komunikasi. Okey, seterusnya adalah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Seperti yang kita tahu, apabila kita ingin menyampaikan hujah ataupun berdebat, kita perlu menguasai sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi pemidato tu akan mencari maklumat atau membuat ulang kaji tentang tajuk pidato yang mereka ingin persembahkan kepada penonton. Di sini secara tidak langsung pengetahuan mereka dalam sesuatu bidang tu akan lebih bertambah. Mereka juga akan dapat belajar perkara-perkara yang baru. Untuk ini. Baik, penataraan ni bermaksud apa yang terkandung dalam bilik SKP, kemahiran apa yang ditekankan dalam SKP dan adakah kemahiran itu digunapakai dalam pertandingan pidato ini. Jadi yang dapat saya nyatakan di sini, aktiviti pidato dapat meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Sebelum itu, pertandingan pidato ini melibatkan para pelajar tingkatan 4. Jadi segala penataraan yang dilihat adalah merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi yang pertama, kemahiran mendengar dan bertutur. Melalui pertandingan pidato ini, dia dapat melengkapkan murid dengan kemahiran berbahasa dan persediaan melangkah ke bidang pengajian tinggi, alam pekerjaan dan dunia sebenar. Seterusnya, penganjuran pertandingan pidato dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur dan membolehkan pelajar berkomunikasi secara formal. Ini bermaksud seperti yang kita tahu, pertandingan pidato itu dia menilai secara keseluruhan kebolehan murid untuk berkomunikasi dalam konteks formal. Seterusnya ialah kemahiran berfikiran kritis juga dapat dipamerkan melalui pertandingan pidato ini. Pertandingan pidato ini dapat melatih murid-murid untuk berfikir secara kritis dan berani menyuarakan pendapat di halayak umum dengan cara yang betul. Pertandingan pidato terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pada yang telah dijelaskan oleh Haikal tadi, kita tekankan pada bahagian yang kedua, iaitu dia menguji tahap kemampuan dan kefahaman murid-murid dalam mengutarakan sesuatu isu dan pendapat tentang tajuk yang diberikan. Seperti yang Haikal ceritakan tadi, pidato terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama membincangkan tentang tajuk yang telah ditetapkan, yang telah diberi secara awal. Kemudian pada bahagian kedua ini dia secara spontan. Maka apabila diberikan tajuk secara spontan, dia akan menguji kemampuan murid untuk memahami sesuatu topik. Seterusnya ini merupakan antara beberapa contoh gambar yang dapat diperoleh dalam pertandingan pidato di sekolah tersebut. Jadi Puan Syahidah binti Masanun ini merupakan antara responden utama yang kumpulan kami rujuk untuk mendapatkan maklumat. Jadi itu saja daripada kumpulan kami tentang program pidato di SMK Sri Bali. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.